بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita berada pada halaman terakhir pada surah Al-An'am bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Alhamdulillah. Halaman terakhir saya. Halaman terakhir ya, selepas kita dah masuk tahun baru Ustaz ya. Dan bersyukur kita pada Allah SWT bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik, jom kita share di Facebook ya, dan juga kita beritahu pada kawan-kawan tahun baru, azam baru. Salah satunya harapnya kalau kita sudah pun sampai pada juzuk ke-8 ini, kita doakan kita diizin Allah sampai kepada juzuk yang terakhir dalam hidup kita, membaca dan juga memahami serta mengamalkan isi kandungnya. Jadi pada hari ini insya-Allah Ustaz ya, kita akan melihat lebih lanjut lagi daripada surah Al-An'am, dan mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu taala, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, apa khabar pada hari ini? Kita nak menyambung hari ini di halaman yang terakhir, dan permulaan ini seperti biasa kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan buat kesekian kalinya kita membaca saban hari Suratul Fatihah telah memberi sedikit sebanyak apa kata pengalaman ataupun pendedahan kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk terus memperbaiki bacaan-bacaan kita, kerana Al-Fatihah ini sangat penting menjadi rukun dalam solat kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita juga dapat memahami ke-7 ayat surah Al-Fatihah yang kita bacakan insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan Ummul Quran sebentar tadi, untuk kita selalu memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu daripada hidayah yang kita minta adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat, iaitu di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga orang-orang soleh. Dan di dalam surah Al-An'am ini dibekalkan kepada kita ya, Al-An'am adalah binatang ternakan, pelbagai nikmat ala ataupun ayatillah yang dibawakan kepada kita untuk kita sama-sama berfikir dan tidak mensyirikkan Allah. Dan inilah kesimpulan halaman semalam ayat ataupun halaman 149, dan hari ini pada halaman 150. Mari kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 150. Iaitu pada ayat 158 Allah memberitahu kepada kita ancaman terakhir kepada orang kafir dengan siksa yang buruk.
ya. Ini ancaman paling besar yang Allah berikan selepas diingatkan dalam 157 ayat sebelum ini. Dan kemudian akibat perbezaan dalam agama, ya, kita akan melihat apakah kesannya teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 159, dan balasan kebaikan apakah ganjarannya, kalau keburukan yang dirancang, yang dibuat ataupun ditinggalkan, apakah kesannya, Allah akan nyatakan pada ayat 160 dan seterusnya pada ayat 161 hingga 164. Mengikuti agama Nabi Ibrahim dalam tauhid, ibadah dan kepribadian adalah apa yang kita diajarkan, yang kita baca dalam solat kita, dalam doa iftitah. Dan penutup bagi surah ini 165, menjadi penguasa di bumi ini adalah apabila seseorang itu diberikan darajat yang berbeza, tetapi apakah tujuannya, Allah mengingatkannya di ayat terakhir 165. Mari sama-sama kita membaca ayat 158 hingga ayat 161 untuk kita melihat bahagian pertama halaman 150 ini, halaman terakhir. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca sekarang ini ayat yang terletak di muka surat 150. Jadi saya nak cuba permulaan bacaan hari ini dengan Tamannum Murattal Hijaz. Ya. Jom sahabat-sahabat semua kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 158 hingga 161. Terima kasih Ustaz ya membacakan. Ini adalah saat-saat akhir bagi surah Al-An'am, di mana Allah menyatakan kalau semalam kita melihat kepada bagaimana ya apabila Allah nyatakan au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum. Ini Allah menyatakan tentang hujjah mengapa Quran itu diturunkan ya. Fungsi al-Quran itu adalah agar kita ini tidak menyatakan Quran ataupun kitab telah diturunkan kepada orang-orang terdahulu taifatain Yahudi Nasrani, tapi tidak kepada kita ataupun tidak dalam kawasan kita, bahasa kita. Padahal al-Quran itu ada bayinah, ada penjelasan yang besar. Jadi itu tentang al-Quran. Maka pada ayat 158 yang mereka nanti-nantikan, ini penghujahan akhir ya. Kalau Quran dah lihat alam bumi semuanya tak jalan juga, Allah kata apa? Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhan dan sebahagian tanda-tanda daripada Tuhan. Pada hari datangnya sebahagian tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau berusaha melakukan kebaikan dengan imannya, katakanlah tunggulah, kami pun menunggu. Jadi ini adalah satu, kalau perkataan hujung itu qulin taziru inna muntazirun, ini lebih kurang kalau ayah dah ingatkan pada si anak Ustaz ya, kemudian dah banyak kali ingat, tunggulah kamu. Ya, jadi kalau dah Allah nyatakan begini, Allah katakan ataupun nyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang-orang musyrik di Mekah itu dah berkali-kali ya, 157 ayat telah pun diingatkan. Dan perlu kita maklumi ini turun pada hujung Makkiyah dan surah ini turun sekaligus menguatkan kepada perjuangan tauhid Nabi di Mekah itu, dan ini adalah cara berinteraksi dengan orang yang degil. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan ya, ini bukanlah perkataan yang kita awal-awal cakap pada anak, belum apa-apa lagi tunggulah kamu. Belum apa-apa lagi baru sekali mengajar kan. Bila anak degil sikit je, tunggulah kamu kan. Ataupun ada yang cikgu kata cikgu tak halalkan ilmu. Ya, jaga-jaga ya, ilmu bukan milik kita tuan-tuan sekalian. Ilmu adalah milik Allah, sentiasa halal. Yang ilmu yang tak halal ni ilmu apa kan? Ilmu pasal haram lah kan. Okey, tapi ilmu tetap milik Allah SWT. Tak payah nak dihalal-halalkan. Pasal itu budaya yang kadang-kadang menyusahkan juga. Ada pelajar yang rasa bersalah bila cikgu cakap saya tak halalkan ilmu pada kamu kan. Dan pelajar tu pula tak ada ilmu, dia rasa bersalah, padahal kalau cikgu tu tahu ataupun anak murid tu tahu, dia ikut tadabbur al-Quran, dia tahu bahawa sebenarnya cikgu ilmu milik Allah. Kan itu adalah cara dia. Maka ayat 159, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Ini Allah memberi highlight kepada kita. Orang yang memecah belah agama, farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka itu apa? Menjadi golongan-golongan. Dia memisah-misahkan. Apa memisah-misahkan? Contohnya ialah dunia akhirat terpisah. Kita masa siang untuk dunia, tak payah sembahyang, tak payah baca Quran, malam barulah pergi masjid, barulah derma apa sebagainya. Itu maksudnya adalah wakanu syi'a ya. Kesannya apa? Bila kita asingkan, kita sekularkan, asingkan perkara ini, maka kita akan berantakan, farraqu, kita akan berpecah belah. Apa lagi? Contohnya ada yang mengasingkan Quran dan sunnah Ustaz. Quran aja kan. Ada yang sunnah aja, belajar hadis je, Quran dia tak belajar pun. Itu juga dikira sebagai wakanu syi'a. Dan juga ada yang menyatakan belajar ilmu, belajar aje, dengar my Quran time kan, tapi tak nak pergi ambil tindakan. Tak nak tuan-tuan ya, kita tak nak jadi begitu. Tapi ada juga orang yang dia action, dia ambil tindakan, dia kata tak payah dengar Quran, nak baca-baca ni, baca pun kalau tak ambil tindakan, begitu juga. Kita tidak syiah, kita bukan orang yang memecah-becahkan, mencerai-ceraikan. Belajar ilmu dan juga tindakan dua-dua penting. Pasal ada iman, ada amal soleh yang kita belajar dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ada yang memisahkan antara hati dan pemikiran. Tak payahlah perasaan ni, tak payahlah kan. Sehingga kan mungkin ada yang kata bahawa baca Quran ni baca biasa aja, tak payah nak berlagu-lagu sangat. Pasal apa? Pasal tak payahlah kita kalau nak qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Padahal Nabi ada menyatakan tentang membaikkan suara dalam bacaan. Jadi bab-bab perasaan, bab-bab pengetahuan ataupun intelek ini
dua-duanya ada dalam Quran ya. Ada orang yang bila berjumpa dalam Quran terlampau banyak bab intelek Ustaz. Nak belajar apa? Nak belajar bahasa ada, nak belajar ilmu apa psikologi, sosiologi, macam-macam ada dekat sini. Tapi dalam masa yang sama, orang yang bersama Quran, itu kelebihan Quran. Makin intelek orang itu bersama Quran, makin dia menjadi jiwanya lataif, ada raqaiq, ada lembut. Ya, dia tidak, maksudnya bila makin intelektual makin kasar. Makin intelektual makin ego. Itu yang banyak berlaku dalam dunia akademik. Tetapi kalau profesor-profesor baca al-Quran, cuba memahami al-Quran, logik, cara berfikir inovatif yang ada itu, makin inovatif makin dia amat seni hatinya. Itu yang berlaku bila bersama dengan al-Quran. Tetapi kalau tidak, wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', iaitu sedikit pun bukan tanggungjawabmu wahai Muhammad atas mereka, sesungguhnya urusan mereka kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahu mereka apa yang telah mereka lakukan, apa yang yaf'alun, Allah akan beritahu ya. Jadi bila Allah beritahu don't worry ya, perjuangan tauhid adalah perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan tauhid mengingatkan orang kepada iman adalah perjuangan sahabat, kita pun sama. Dan jangan kita banyak untuk melihat kepada keputusan. Kita rasa macam kita nak beri hidayah, jangan. Kerana apa? Kefahaman, hidayah itu semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah beri motivasi kepada kita Ustaz. Yes. Ayat 160, mungkin nak minta Ustaz baca ayat 160 ini. Ini motivasi yang penting kepada tuan-tuan yang lihat bahawa iman penting diperkasakan, diperjuangkan, tapi kadang-kadang kita tak nampak hasil. Yes. Ayat 160. Ayat 160 Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 160, barang siapa melakukan kebaikan mendapat balasan 10 kali ganda amalannya, dan barang siapa melakukan kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak dirugikan, dizalimi. Ayat ini adalah ayat motivasi kepada kita dalam kita memperjuangkan tauhid keimanan dalam kehidupan kita, bahawa kita jangan kisah pada hasil, tapi Allah menyatakan manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Menarik ayat ini Ustaz ya, pasal ada penggunaan manja abil hasanah. Al hasanah maksudnya ialah walaupun kita mungkin katakan ada yang kata saya perjuangkan tajwid contohnya ya, nak belajar, nak baru dapat sikit daripada Quran Time, dapat sikit tadabbur, saya nak sampaikan. Pasal nak ajak orang untuk mentauhidkan Allah, makin dekat dengan Al-Quran. Mungkin orang kata bahawa saya tak didengari lah Ustaz. Kan letak dekat Facebook tak ada orang like. Ya, tapi rupa-rupanya bila tuan-tuan kita semua share, orang lain tak like, tak kisah apa pun, Allah kata itu dikira al-hasanah. Kecil macam mana pun dia tetap dikira al-hasanah. Maksudnya apa? Dia dikenal pasti oleh Allah SWT sebagai kebaikan yang special. Bila ada al itu maksudnya ia menjadi perhatian. Daripada siapa? Daripada Allah yang memberikan falahu asyru amsalha. Betapa baiknya Allah dan betapa Allah inginkan kita jangan kisah pada hasil, tapi kita kisah pada proses apa yang kita buat. Wa man jaa bisayyi'ah, tapi kalau katakan perkara yang buruk, Allah yang Maha Penyayang, fala yujza illa mithlaha. Allah balas dengan apa yang ada saja, tidak digandakan 10 kali. Jadi maksudnya Ustaz ni kadang-kadang mungkin kita ada tersilap ya. Kita buat baca banyak Quran, kita fahami, tuan-tuan yang ikuti sampai ke halaman akhir surah Al-An'am ini, harapnya inilah sebagai hasanah
al-hasanah yang akan menghapuskan segala sayyi'ah, keburukan. Sayyi'ah ni dia macam bangkai ustaz, ataupun mayat, dia memang busuk. Dan sebenarnya kalaulah sayyi'ah, dosa kita ni berbau lah di dunia ni, rasanya ustaz ya, rasanya ustaz pun tak nak dekat saya ustaz kan. Kalau katakan Allah buka, tetapi Allah kata Allah tidak akan menzalimi kita, Allah akan pasti memberi kita hasanah. Syaratnya apa? Kita mesti atas dasar hasanah, atas dasar kebaikan, dan sudah tentu kebaikan itu dengan SOP panduan daripada tauhid kepada Allah SWT. Dan ayat yang ke-161 itu disambung tentang Nabi Ibrahim sebenarnya, tapi sebelum itu kita tengok dahulu perkataan hari ini, iaitu perkataan pilihan kita ialah nazara, iaitu melihat. Dia menunggu sebenarnya dalam ayat yang ke-158. Jadi bila menunggu, melihat, ayah cakap tunggu kamu, lihatlah, tengok. Kalau ayah dah buat begitu, berjaga-jaga, kita dapat Quran, kita beriman betul-betul, jangan minta lebih daripada apa yang Allah sudah berikan, kerana apa yang diberikan ini sudah hebat. Dan kita jadi orang yang sentiasa berjaga-jaga, jangan sampai diberi warning, amaran oleh Allah kerana tidak berinteraksi dengan mesej daripada Allah. Jadi kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, sambunglah ya. Sambungkan itu doa Al-Quran yang selalu dibaca. Ya, ada yang baca dengan lagu, ada yang baca biasa, tak ada masalah. Tapi Al-Quran baca biasa tak boleh Ustaz. Maksudnya bukanlah maksudnya baca sambil lagu, tak boleh. Kan? Wadduha wal laili iza saja madaka rabbuka ma kunna malaikatu. Baca Quran ke? Kan? Cakap ke seorang-seorang ke apa. Jadi tak boleh tuan-tuan dan puan, sebab ini kalamullah, kalam yang paling agung. Inilah Al-Quranul Karim. Kan, hassinul Quran bi aswatikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hassin, perelokkanlah Al-Quran itu dengan suara kamu, baca dengan baik, baca dengan khusyuk, baca dengan penghayatan dan sebagainya. Jadi sudah pasti bila kita nak baca dengan baik, nak khusyuk dan sebagainya, antara elemen dia ataupun ciri-ciri untuk membawa kepada khusyuk dia, itulah kena jaga tajwid dia. Inilah yang kita nak kongsi pada hari ini, pengajian ataupun ulang kaji tajwid kita tentang hukum izhar halqi, iaitulah hukumnya dari segi bahasa, bermaksud nyata dan jelas. Daripada istilahnya, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah pada huruf yang diizharkan. Ada 6 huruf dia, huruf izhar halqi, iaitulah auhin kha'ahu, yang disimpulkan iaitu 6 huruf, alif ataupun hamzah, huruf ha, huruf ghain, huruf ain, huruf ha, huruf kha, ataupun kita kata sifir dia auhin kha'ahu. Kan, cara baca dia apabila nun sakinah ataupun nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf izhar yang 6 ini, maka bacaan kita hendaklah wajib diizharkan. Wajib kita izharkan ataupun jelaskan bacaan kita. Contohnya, lam takun amanat, ataupun azabun azim, minhum fi, ataupun wa man khaffat. Maksudnya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca pada hari ini,
kan yang saya bacakan tadi, contoh pada baris yang kedua, baris yang kedua daripada atas, yang saya bacakan tadi, iaitulah yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Nafsan imanuha, maksudnya yang tu tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Kalau kita perhatikan baris dia, kalau yang izhar halqi ni, baris dia nafsan tu, yang baris dua tu dia sama, dia selari. Kepala dia dengan ekor dia, nafsan sama baris dia. Nafsan imanah, maksudnya dia kena jelaskan bacaan kat situ. Dia tak boleh dengung Ustaz. Contoh nafsan salah. Ataupun ada setengah-setengah pembaca Ustaz, dia tak dengung, dia kata cek tak dengung. Kan? Saya tak dengung othmat, saya tak dengung, tapi saya pegang. Ataupun dia kata saya tak dengung, bila baca dia pegang. Tak boleh juga. Contoh la yanfa'u nafsan, dia pegang, dia hold kat situ lama. Tak boleh juga, salah. Maksudnya kita kena jelaskan bacaan kita. Nafsan nafsan imanuha. Contoh. Satu lagi saya bagi contoh, baris bawah dia nun mati bertemu dengan hamzah. Lam takun amanat, lam takun terus. Jangan lam takun dengung, salah. Ataupun pegang lam takun, salah juga. Jelaskan lam takun amanat. Itulah secara ringkasnya hukum izhar halqi. Banyak sekali kita jumpa dalam al-Quran. Kalau kita tak hati-hati, bahaya ya. Jadi takut nanti terbabas nanti ya. Jadi kita kena berhati-hati ya, dalam tajwid ini ada peraturannya yang selalu kita lihat, perhati betul-betul, dan dia menyebabkan kecekapan sebenarnya Ustaz ya. Sebabnya orang cakap tentang baca Quran ini boleh menguruskan pemikiran kita. Ada yang sampai tahap mengatakan mengelakkan daripada Alzheimer, cepat lupa. Disebabkan memang kita kena peka ketika membaca al-Quran ini, dan dia bukan sekadar nun tadi itu bertemu kita main langgar saja. Dia ada syarat-syarat yang tertentu, dan dia kena bersedia Ustaz ya. Dia kena bersedia, pasal dia terus saja. Kalau kita pergi berfikir perkara lain, memang tak jadi ya. Jadi ini adalah al-Quran yang menjadi panduan kepada kita, sumber hidayah. Itu yang dinyatakan pada ayat 161, qul innani hadani rabbi. Katakanlah sesungguhnya, kata pada Nabi Muhammad kena cakap, kita pun kena cakap bahawa sesungguhnya kita ini diberi hidayah oleh Tuhan kita, ila siratim mustaqim dinan qiyamah. Perkataan qiyamah itu adalah perkataan mubalaghah daripada perkataan qaim, iaitu berdiri tegak ya, memperjuangkan din yang menegakkan kita, millata Ibrahim hanifa, iaitu jalan kehidupan agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang amat lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Sekali lagi perkataan ma, tuan-tuan masih ingat lagi? Ma maksudnya tidak pernah sama sekali pada masa lepas Nabi Ibrahim ini berada dalam keadaan musyrik. Dia berbeza dengan wala ya, ataupun walam takun contohnya, tapi di sini bercakap tentang wama. Ma itu maksudnya tidak pernah pada masa lepas bahawa Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad ini berada dalam keadaan syirik. Jadi mengapa perlu perkataan ini disebutkan ayat 161? Kerana ini adalah penegasan tauhid kepada Allah. Qul. Banyak kali dalam surah Al-An'am, qul, kerana ia meneguhkan hati kita, meneguhkan, kena sampaikan kepada masyarakat. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak sambung pada ayat 162 sehingga ayat akhir kita Ustaz, ya, untuk memastikan kita betul-betul faham kesimpulan yang dibawakan oleh Allah, dan inilah ayat yang kita baca di dalam solat kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz Fazrul sebut tadi ayat yang selalu kita baca dalam solat kita. Hari ini kita jumpa dia Ustaz, dan kita perbaikilah bacaan kita insya-Allah. Kalau sebelum ni kita dah jumpa wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman. Jadi sekarang ni sambung lagi kan. Menarik sebenarnya. Itu sebabnya doa iftitah yang kita baca dalam solat kita tu sebenarnya meneguhkan niat, meneguhkan tauhid kita ya. Yang penting jom kita baca. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Untuk ayat 162 sehingga ayat yang akhir ini Ustaz, saya nak baca dengan bacaan murattal sikah Ustaz. Sikah. Ya? Boleh Ustaz? Boleh. Insya-Allah. Insya-Allah. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pun boleh juga. Boleh juga. Jadi jom kita baca sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 162 hingga 165 mengakhirkan pembacaan kita Ustaz ya, dalam surah Al-An'am, surah yang turun sekaligus. Cuba bayangkanlah kalau satu malam Ustaz ya, 165 ayat tuan-tuan baca terus menerus ya. Subhanallah, ini memang berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi tetapi bagi Nabi dia adalah sesuatu yang apa istilahnya Ustaz, memujuk. Pasal apa? Pada waktu ini Nabi menghadapi ujian yang amat berat. Ini adalah pujukan daripada Allah untuk terus untuk berjuang. Maka apa yang kita lihat pada ayat 162, kul, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah pengorbananku, wa mahyaya, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Inilah perkataan yang kita baca pada setiap hari pada solat kita dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa poin pentingnya? 4 perkara ini perlu kita rancang dalam hidup kita setiap hari. Selalu kita semak bahawa yang paling penting setiap hari saya adalah solatku. Yang pertama. Yang kedua adalah pengorbanan dan ibadah pada setiap hari. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita menguruskan rumah, itu semua adalah nusuk. Dan di peringkat tahunan, mungkin kita ada ibadah yang dinamakan korban. Itu juga digelar sebagai nusuk. Dan juga haji, ada manasik yang perlu kita laksanakan. Jadi kita kena semak setiap hari solat kita, wa nusuki, kehidupanku, apa-apa sahaja tentang hidup kita berkaitan dengan rumah kita, pekerjaan kita, dan wa mamati, tentang kehidupan kita mesti pastikan ianya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu taala. Dan bercakap tentang lillahi rabbil alamin Ustaz ya, bila seseorang itu sudah pun menghususkan dirinya untuk Allah, buat kerana Allah, Allah akan mudahkan. Tetapi bila Allah mudahkan, kadang-kadang bila dia makin senang dalam hidup ini, Allah uji lagi dengan kesenangan. Ya, sebagaimana yang berlaku pada Nabi diuji, sahabat diuji ketika susah, bila sampai Madinah diuji lagi. Ya, sampai ke sana ada orang Islam yang diuji kerana kesenangan. Ada yang lulus, ada yang gagal.
ya. Dan kita doakan agar kita selalu jaga setiap hari lillahi rabbil alamin. Niat kerana Allah ini adalah satu perkara yang Allah cakap la syarikalah, tidak boleh disyirikkan, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita diarahkan, diperintahkan kerana ini adalah cara untuk kita jadi orang Islam yang sebenar-benarnya, ya. Jaga niat kita pada setiap hari. Dan kalau kita tak jaga niat ini, subhanallah, dia dalam sejarah Nabi, orang yang tak jaga niat ini memang kecundang. Dan kita doakan, ya, kepada kami tuan-tuan, ya, Ustaz, Yes, Ustaz. kita minta kepada sahabat semua, tuan-tuan perempuan, doakan kita semua, Amin, ahli ya. keluarga, tuan-tuan sekalian, jaga niat. Ya, niat ni dia waktu senang pun kena jaga niat, waktu susah pun jaga niat, waktu selesa pun jaga niat, waktu bergaduh pun kena jaga niat, ya, dalam rumah, ya. Kadang-kadang mungkin kalau ditegur, kalau tak jaga niat kerana Allah, kita punya wa mahyaya itu tidak dikira sebagai hasanat. Ya, padahal Allah dah cakap tadi pada ayat yang ke 160, hasanah itu digandakan apabila kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang ke 164, ya, mungkin nak baca sekali lagi Ustaz, ya. Pasal ini bercakap ada 2 poin, Yes, Ustaz. daripada banyak-banyak poin yang kita boleh ambil, ya, iaitu katakanlah adakah saya nak cari Tuhan selain daripada Allah, ya. Patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan di situ ada istilah setiap perbuatan dosa hanya diri seorang itulah yang bertanggungjawab. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kita nak baca sedikit ayat 164 ini sebelum kita melihat apa maksud wala taziru waziratun wizra ukhra. Banyak kali dalam Al-Quran berulang. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ayat wala taziru waziratun ni pun Ustaz, kalau silap hari bulan Ustaz, boleh terpeleok juga lidah kita Ustaz. Betul. Susah nak sebut wala taziru waziratun. Jadi pasti ada apa yang nak disampaikan, mesejnya oleh Allah SWT. Kita baca dulu ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 164 ini Allah menceritakan apakah aku nak mengambil, katakanlah, ya, Nabi Muhammad dan kita, adakah nak ambil selain daripada Allah, padahal Allah ini adalah Tuhan segala-galanya. Dan wala taksibu, ya, tidaklah seseorang itu berbuat perkara keburukan, melakukan dosa, kecuali illa nafsin illa alaiha, dia sendiri yang akan mendapat siksaan ataupun kepayahan ataupun ujian, hukuman daripada dosa itu. Itu peringatan untuk saya pada tuan-tuan. Kalau kita taksibu, kita yang buat sesuatu kesilapan dosa, kita sengaja buat, sebenarnya illa alaiha, memang yang kenanya kita. Dan Allah ingatkan wala taziru waziratu wizra ukhra yang Ustaz baca tadi Ustaz, ya. Maksudnya ialah apa? Tidak ada siapa-siapa yang memikul dosa, dan ayat ini menjelaskan pada kita bertanggungjawablah. Take charge, istilah bahasa mana Ustaz? Bahasa London Ustaz, ya. Take charge. Jangan kita tak pandai baca Quran, ini pasal ayah saya, pasal ustaz saya, pasal ini itu yang lepas-lepas, tetapi dosa ataupun beban itu pada kita. Ada yang kalau anak beranak ke, adik-beradik bergaduh ke apa ke, yang adik cakap abang, abang cakap kakak, kakak cakap kepada kucing pula Ustaznya. Sampai tahap gitu sekali. Jadi kita tidak mahu budaya blaming ini, pasal orang yang kuat akidah keimanan, dia selalu bertanggungjawab. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Perselisihan yang ada apa sebagainya itu nanti akan diberitahu siapa yang salah, siapa yang betul, tapi kita kena bertanggungjawab. Penutup kepada surah ini, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah. Ayat 165. Di bumi, dan dia mengangkat darjat sebahagian daripada kamu di atas yang lain untuk mengujimu.
atas kurniaan yang diberikannya kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Allah menekankan pada kita tuan-tuan sekalian, kembali ayat 165 ni patah balik kepada ayat nombor 1. Apa kaitannya? Alhamdulillahi rabbil alamin ataupun alhamdulillah, segala pujian bagi Allah khalaqas samawati wal ard, yang mencipta alam ini. Allah jadikan macam-macam ini adalah untuk beri, sebahagian dapat lebih, sebahagian dapat kurang. Lebih kurang itu bukannya tanda mulia, tetapi Allah cakap liyabluwakum fima atakum, untuk menguji. Allah beri, ada ustaz kereta besar ustaz ya. Amin. Ya. Alhamdulillah, amin rabbil alamin kan. Saya kereta kecil besar sikit juga, nak jadi besar kan. Okey. Tengok kereta manalah ustaz ya. Tuan-tuan dapat mungkin ada rumah besar, ada pangkat besar, ada pangkat kecil. Semuanya itu kalau kita yakin bahawa itu datang daripada Allah satu, untuk kita menjadi khalifah, lebih atau kurang semuanya itu adalah ujian. Ya. Inna rabbaka sari'ul iqab, lagi banyak lagi kita dapat nikmat, kita tidak gunakan, siksaan makin kuat. Jadi gaji besar, katakan pangkat besar, pemimpin besar, lagi kuat, lagi cepat lagi akibat ataupun siksaan daripada Allah. Wa innahu laghafurur rahim, Allah menutup dengan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita takut bila kita bersama tauhid dengan Allah SWT, sehingga kan kita cepat-cepat merasakan, ya Allah ampunkan kami ya Allah. Solat antara dua sujud kita baca apa ustaz? Rabbil firli. Ya, Rabbil firli warhamni wajibni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu kerana kita tahu bahawa kita perlukan kasih sayang Allah dalam hidup kita. Inilah penutup kepada ayat 165 ya, surah Al-An'am. Moga-moga tuan-tuan dapat gambaran luas pada ayat ataupun halaman 150. Mari kita sama-sama saksikan situasi kita secara keseluruhan. Itu dia, iaitu secara ringkasnya kalau kita lihat bahawa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu sebelah kiri bawah adalah jalan hidup semua orang. Bukannya dengan kita bergabung dengan Islam kita rasa poyo, kita rasa macam nak tunjuk baik, bukan. Memang kita nak jadi baik. Ya, pasal kita tak baiklah kita nak jadi baik, bukannya nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dan kanan bawah sekali itu kita bercakap tentang manusia sebenarnya bila mengetahui hakikat hidup, sebenarnya akhirnya memikirkan alangkah baiknya saya kembali kepada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama dengan melihat resolusi dahulu. Kita tengok resolusi dulu ustaz. Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama, resolusi kita pada hari ini ialah pada halaman ya 150 ini, jangan menanti bukti lebih besar ya. Apa saja yang Allah berikan kita perhatikan, manfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, jangan pecah atau asingkan antara kehidupan dan agama. Agama dan kehidupan tidak dapat dipisah pecah syiah. Dan yang ketiganya, terus berbuat baik walau sekecil-kecil kebaikan, kerana Allah tetap mengira itu sebagai al-hasanah. Kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saban hari kami memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ujian-ujian yang Kau kurniakan kepada kami menjadi penyebab semakin tunduknya kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kurniaan-kurniaan yang Kau berikan kepada kami menjadi asbab semakin patuhnya kami kepadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami di akhir suratul An'am. Akan tetapi ya Allah, jangan Kau jadikan inilah saat akhir kami dengan kalam-Mu Al-Quran. Akan tetapi ya Allah, kurniakan kesempatan lagi buat kami, lagi dan lagi ya Allah, bersama dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Hadiah teragung buat kami ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin.
والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita menjadi khalifah yang mempunyai perbezaan tetapi kita dapat menguruskan perbezaan tidak bertelingkah. Syaratnya ialah bertauhid, berpegang kepada Quran. Dan inilah yang kita sebarkan ingat dalam tabung gerakan Al-Quran, satu usaha tuan-tuan untuk kita memohon ataupun mendapatkan kerjasama tuan-tuan sekalian. Kita berjuang bersama kerana pertelingkahan yang berlaku dalam dunia ini tidak dapat diselesaikan kecuali oleh khalifah-khalifah, individu-individu sesama kita yang kembali kepada manual Al-Quran, menegaskan tauhid. Kita bertemu kembali dalam ulangan jam 5 pada jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita menghargai An'am kerana kita ingin menjadi orang yang an'amta alaihim, yang diberikan nikmat sampai ke syurga. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.